Ya. Kadang-kadang golongan kepada LGBT ni, anak-anak muda, ya, orang tua pun ada. Ya. Yang bergiat dengan LGBT ini, ya, di kalangan tu ada juga anak-anak lebay, jangan ada nafi lah. Ya. Ingat tak ada orang Kelantan sana, orang Terengganu yang jadi LGBT. Bohong. Ya. Orang Kelantan pun ramai jadi maknyah. Tak usah nak sembang lah. Tak percaya pergi kat lorong Haji Taib tu. Kan? Ah, kecik Kelantan dia mau. Kan? Jangan duk kata tak ada. Isunya bukan ada tak ada. Isunya adakah kerajaan yang berkuasa mengiktiraf mereka ataupun tidak. Ya? Pengiktirafan itu dari segi apa? Dari segi dasar. Dari segi undang-undang. Kalau kita mendampingi mereka, bukan bermaksud kita iktiraf. Ini yang dulu Dr. Mujahid Yusof buat masa dia Menteri Agama. Dia selalu mendampingi puak-puak ini. Tapi dihentam oleh PAS. Tengok ni, Kerajaan Pakatan Harapan mengiktiraf LGBT. Lah, bertemu dengan mereka je, dah kira iktiraf. Panggil LGBT berkumpul, ya, bertemu dengan menteri. Oh, ini dah iktiraf. Tak bolehlah macam tu. Takkan nak biarkan mereka anak bangsa kita juga. Majoritinya Melayu, Islam juga. Ya, yang telah rosak, ya. Yang boleh kita dampingi dan kita cuba perbaiki dengan yang baik, dengan cara yang baik. Bukan boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan, dia akan jadi merebak. Ya, tidak kesihan ke kita, ya, anak bangsa, kaum kita akhirnya mati dalam keadaan sesat. Mati dalam keadaan macam tu. Kalau boleh, sebelum dia mati, kita damping dan kalau boleh ubah mereka supaya menjadi lebih baik. Macam mana nak ubah kalau kita tidak mendampingi dia? Kena dampingi dulu, baru boleh ubah dia. Ya? Tapi kalau kita kata, jangan hampiri dia. Ini kalau dah hampiri je, tengok nak berbaik dengan LGBT je ni. Ni masalah jumud. Ya? Duduk nak asingkan. Ya? LGBT ni tidak boleh diiktiraf, tidak boleh didekati. Ya? Bila kita dekati saja LGBT, ini nak mengiktiraf mereka lah ni. Ini masalah pemikiran kita. Ya? Kita nak biarkan. Bukan orang lain, itu pun anak bangsa kita sendiri. Kemungkinan anak kita. Kemungkinan adik kita. Kemungkinan sepupu kita, saudara mara kita. Yang di kalangan mereka ini. Apakah kita nak biarkan mereka sampai ketua, tidak langsung dibaiki, tidak langsung dihampiri, nak biarkan mereka hilang daripada keluarga mereka? Tak apalah tak berlaku kepada diri kita. Kalau Allah takdirkan orang ini berlaku kepada anak kita, apa perasaan? Ya? Kalau anak kita itu dipinggirkan daripada, ya, masyarakat. Tidak ada usaha-usaha untuk mendidik mereka, untuk menyedarkan mereka. Apa perasaan kita? Ya? Ini yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Mereka tidak membenarkan, tidak mengiktiraf kumpulan ini, tetapi mereka tidak dipinggirkan. Ya, damping. Tak apa masalah mereka, bagi tahu mereka. Ya. Mereka sedarkan mereka bahawa kamu ini masih beragama Islam, kamu ini orang Islam. Kalau kamu teruskan perbuatan itu, kamu menyalahi hukum Islam. Ini yang kita nak bagi tahu mereka. Kalau kita tidak damping mereka, macam mana kita nak bagi tahu? Ini masalah dia, saudara. Ya. Nampak je satu kumpulan tu berkumpul, kerajaan dah iktiraf. Ya. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Ya. Kecuali lah kalau kepada LGBT buat satu himpunan untuk menyuarakan hak-hak mereka. Ya. Kerajaan pun bagi permit, kerajaan bagi lesen dia, malahan kerajaan bagi peruntukan kepada program dia. Itu tak boleh. Bolehlah kalau kita nak berjihad menentang kerajaan waktu itu. Ya? Tapi kalau setakat ada himpunan, dia menyelit dalam tu, kemudian kita pun buat fitnah. Kita kata, ini himpunan LGBT. Ya? Maka kita harus menentang kerajaan. Ini fikiran yang bodoh. Sama lah macam kita buat kenduri kahwin. Ya? Kita buat kenduri kahwin, kita tak jemput pun geng-geng LGBT ni datang kenduri kahwin kita. Tiba-tiba dia muncul. Kat majlis perkahwinan yang kita buat. Majlis perkahwinan anak kita, dia tiba-tiba muncul. Bila dia muncul, dia pun duduk makan macam orang lain. Maka kita pun kata, itu loh, program ini adalah program majlis perkahwinan yang haram.
kerana ada LGBT. Ini satu majlis kenduri LGBT. Tak bolehlah tuduh macam tu. Nanyalah tuan rumah. Ya, nanyalah tuan rumah. Oleh kerana beberapa kumpulan berada dalam majlis perkahwinan, kita pun terus mengharamkan ya kenduri kahwin tersebut. Hasut orang kampung. Kita pulau si Dolah ini kerana dia menganjur dia buat kenduri LGBT. Itu bodoh nama dia, saudara. Ya. Bodoh nama dia. Ya, bukan saja bodoh, malahan itu adalah satu kesalahan di sisi agama Islam. Islam bukan berpandangan macam tu. Ya, kan nak fikirkan jangan bagi muka LGBT, mereka ni berpakaian macam ni, golongan-golongan ini LGBT. Tak boleh. Ada LGBT, ya, mereka dilahirkan dengan sifat lembut. Ya, mereka bukan minta nak jadi orang lembut ke, orang keras ke. Ya, ada yang berjaya, yang mencari makan secara yang baik. Ya, macam Chef Wan, dia seorang yang kaya raya. Ya, nampak lembut, tapi dia boleh hidup berkerja raya dengan baik, cari makan dengan cara yang baik. Ramai lagi yang jadi jurusolek, ya, yang cari makan dengan baik. Ya. Jangan pandang semuanya. Kerana mereka bukan minta dilahirkan sebagai orang yang lembut, berwatakkan lembut. Ya. Jadi kita lah kena bimbing mereka. Supaya mereka tidak sesat. Dan sesat selama-lamanya. Yang telah sesat sebelum dia mati, ada masa lagi untuk nak perbaiki mereka. Ya. Sebelum dia mati, ada masa lagi untuk perbaiki mereka. Ini tabiat, ya, yang telah pun ada dalam diri mereka, yang boleh kita ubahlah. Jangan pandang golongan LGBT saja perangai macam tu. Di kalangan lebay pun ada, saudara. Siapa kata lebay tak ada gay? Ada, ya. Bukan saja lebay, guru pondok pun ada. Ya. Kita ada kes, ada fakta menunjukkan guru pondok yang menyokong parti lebay, ya, dia mengaku dia menyokong parti lebay. Dia bawa perjuangan lebay. Parti lebay ni, dia guru pondok, ya. Dihadap ke mahkamah, ada 7-8 kes mencabul budak lelaki. Ini gay lah ni, ya. Tapi dia berselindung di atas jubah dan serban dan sekolah pondok dia. Ada juga ustaz PU lagi, pencetus ummah. Ya? Dibawa mahkamah kerana cabul wanita, cabul gadis. Ada, saudara. Jadi kalau kita hina kumpulan-kumpulan yang lembut ini, kalau dia balas balik hinaan itu, dia kata, saya okeylah, saya lembut, kamu tuduh saya bukan-bukan. Apa, lebay ni semua baik ke? Itu ustaz tu cabul budak tu, berapa kes lah tu? Tu guru pondok tu, ya, guru pondok ke? Ustaz apa tu? Ustaz budak, tak budak, apa nama tu kan? Berapa puluh kes. Kalau dia balas macam tu, tak malu ke kumpulan lebay? Malu. Bahkan kamu lebih malu lagi daripada kumpulan maknyah ni. Sebab kamu ustaz. Kamu belajar agama. Ya, belajar kat Yaman, Mesir. Ya. Tapi buat perbuatan yang diharamkan oleh Islam, patutnya kamu lebih malu daripada kumpulan yang lembut ini. Ya. Tapi janganlah kita melampau-lampau. Nasib baiklah kumpulan maknyah ni, apa semua ni, tak balas. Kalau dia balas, apakah kami saja yang kamu pandang tak betul? Apakah guru pondok semua itu betul? Apakah pencetus-pencetus ummah itu semua betul? Sebab itulah kita tidak boleh mengata-ngata ke orang. Ya, kalau yang tak betul, kita betulkan. Ya, apatah lagi kalau benda tu tak wujud pun, tapi kita wujudkan. Ya, himpunan itu bukan himpunan LGBT, tapi kita gelar himpunan itu kumpulan LGBT, kerana ada sekumpulan yang berada di situ. Tak bolehlah. Tak bolehlah macam tu. Janganlah jumuk sangat. Ya. Nanti bila tengok bola kat Stadium Kota Baru, ya, ada sekumpulan geng-geng maknyah LGBT berada dalam stadium satu kumpulan. Maka kita berkata, oh, malam tadi ada satu himpunan LGBT berada di Stadium Kota Baru. Walaupun stadium itu adalah untuk perlawanan bola sepak, Kelantan lawan dengan JDT, tetapi malam tadi sebenarnya adalah himpunan LGBT di Stadium Kota Baru. Boleh kita kata macam tu? Tak boleh, saudara. Walaupun ada sekumpulan LGBT duduk dalam tu. Ya? Jangan jadi bodoh sangat. Ya? yang tak bolehnya kita iktiraf dia. Kita anjur program untuk dia untuk memperjuangkan, ya, memperjuangkan tabiat sonsang dia tu, tak boleh. Kalau memperjuangkan hak dia tak apa, ya, hak asasi dia. Memperjuangkan hak asasi dia untuk mendapatkan pekerjaan contoh.
Ya, kumpulan maknyah ni berkumpul, berdemo untuk memperjuangkan hak dia sebagai pekerja-pekerja kilang contoh. Ya, boleh kerajaan iktiraf suara mereka. Ya, kalau dia perjuangan hak dia untuk pekerja, hak dia untuk belajar, ya, hak dia untuk macam-macam, ya, yang tidak melibatkan hukum, boleh kita bantu mereka. Bukan kita mengiktiraf LGBT, ya, kita mengiktiraf apa yang diperjuangkan itu baik, maka kita iktiraf. Tapi kalau dia kata dia berhimpun, saya nak mengiktirafkan agar lelaki dengan lelaki boleh berkahwin dalam negara kita. Saya nak memperjuangkan suara agar wanita dan wanita juga boleh dibenarkan berkahwin. Akan diperjuangkan itu kalau kita benarkan salah. Kalau kita benarkan perhimpunan, ya, untuk mereka meluahkan kehendak mereka yang macam itu pun salah. Bahkan wajib mereka itu didakwa, ya, kerana membuat satu himpunan yang melanggar batas Islam dan juga melanggar undang-undang negara. Dia kena dibeza. Ya? Jadi janganlah bila kita nak bantu, ya, golongan maknyah ni dari segi pekerjaan, ya, hak mereka kenaikan pangkat untuk belajar, maka kita diiktiraf sebagai orang yang menyokong LGBT. Ini masalah dia. Ya? Sebab kita mudah, ya, sebab kita pandang benda-benda itu dengan keburukan terlebih dahulu. Ya, kita pandang positif. Ya, apa isu pun kita pandang buruk dulu. Lepas tu kita hukum. Bila salah kita pun minta maaf. Ya? Ini masalah dia. Sekarang ni buat Malaysia Madani, ya, macam-macam tuduhan diberikan. Sebab nak mencemarkan nama, ya, Madani yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Mereka tak mahu Malaysia Madani ini satu imej, ya, yang berjaya mengangkat nama Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi sebelum rakyat melihat kebaikan Malaysia Madani itu, mereka akan lakukan apa saja untuk menunjukkan Malaysia Madani ini imej dia tercemar. Ya? Maka digunalah LGBT itu. Padahal LGBT tahun 2021, 2022, zaman kerajaan PN dengan lebay tu pun ada himpunan tu. Kecuali waktu COVID mereka tak boleh berhimpun. Itu pun mereka buat secara online. Ada berlaku tapi buat online. Sebelum COVID mereka juga lakukan. Ya, mereka sentiasa ada setiap tahun. Adalah kebenaran mereka akan berkumpul dan sebagainya. Kalau mereka tak dapat kebenaran untuk berhimpun, mereka join himpunan orang lain. Ya, himpunan orang lain. Mereka masuk ke dalam kumpulan orang lain. Ya, ini yang mereka lakukan. Ya. Tetapi dia menjadi fokus dan juga perhatian bila kerajaan PA sahaja merintah. Waktu kerajaan mereka merintah, tak apa. Ya? Tak apa. Lelak mata, tak apa. Bila kerajaan PA saja, cari je lah. Kalau tak ada himpunan yang mengiktiraf LGBT, apa pun himpunan yang ada LGBT dalam tu, mereka akan seolah-olah menjadikan itulah, ya, himpunan yang kerajaan iktiraf sebagai himpunan LGBT. Ini masalah dia. Masalah dia cari salah orang, salah sendiri tak nampak. Ya? Ni kelebihan parti lebay ni. Lebay tu dia kelebihan dia situ. Ya? Bila dia ada kuasa, dia tak mampu nak buat apa-apa pun. Bila tak ada kuasa, semua benda dia tahu. Semua benda dia nak buat. Ya? Bila tak ada kuasa, dia menjerat RU355. Bila dia beri kuasa, dia tak sebut, dia tak buat, dia tak pandang pun. Ya? Tak jeling pun nak RU355 bila dia berkuasa. Ya? Bila dia hilang kuasa balik, dia datang balik RU355. Dia sebut semula, minta kerajaan Malaysia Madani, bilakah waktunya nak melaksanakan RU355. Ni dia bangkit dalam parlimen baru ni. Dia tanya, bila kerajaan Malaysia Madani nak buat RU355, kita tak pernah janji pun. Yang janji dia. Yang berjanji dia tanya kita bila nak buat. Kan? Tak ke bodoh nama dia. Ya? Yang berjanji kamu. Kamu yang berjanji. Sama juga dia tanya, bilakah waktunya kita nak menghapuskan hutang PTPN? Siapa pula nak hapuskan? Yang berjanji itu Tuan Pentoman. Ya? Kalau bagi perintah PAS akan menghapuskan PTPN, hutang PTPN. Yang kerajaan PS janji apa dia? Kerajaan PS janji kita akan buat secara beransur-ansur. Dalam manifesto kita sebut apa? Ya, mereka yang bergaji 4,000 ke bawah,
kita akan kecualikan, ya, untuk membayar. Itulah manifesto kita dulu PRU yang ke-14, ya. Kita adalah manifesto. Manifesto PAS waktu itu bukannya beransur-ansur menghapuskan semua terus. Ini ada ucapan Tuan dalam YouTube. Boleh cari, boleh Google, ya. Tetapi bila mereka berkuasa, mereka buat tak? Mereka tak buat, saudara. Mereka tak buat. 3 tahun mereka berkuasa secara tebuk atap ni, ya, mereka tak buat. Bila mereka hilang kuasa, barulah sebut balik semula PTPN. Bila nak hapuskan, dia kata. Ini kelebihan parti lebay. Ya? Kalau dengar Quran pun dia boleh patah belit, apatah lagi manifesto. Alah, manifesto bukan kitab suci, kata Mahathir kan. Pas ikutlah. Manifesto bukan kitab suci. Jadi bila dia perintah, dia tak buat. Ya? Tapi bila dia hilang kuasa, dia ingat. Ingat PTPN, dia ingat RT5, ya. Kalau lama lagi sikit besok Kerajaan Madani ni, ya, Kerajaan Malaysia Madani ni, dia akan tanya pula bila nak buat hudud. Dia akan tanya. Hudud itu hukum Allah, ya, wajib dilaksanakan. Kalau ini Malaysia Madani, ya, di bawah Anwar Ibrahim, kenalah buat hukum hudud ini. Dia akan timbul hudud balik. Ya. Tak percaya, tengoklah nanti. Ya. Pegang kata-kata saya ni. Ya. Tahun pertama dia tak sebut pasal hudud. Dia sebut pasal RU 355. Masuk tahun kedua, insya-Allah, kalau dia panjang usia kerajaan paduan ini, masuk tahun kedua, ketiga, dia akan berbunyi pasal hudud pula. Sebab nak cerita pasal lain tak ada modal dah. Nak cerita pasal ekonomi, siapa dalam PAS yang pandai ekonomi? Ya? Haji Hadi nak cerita pasal ekonomi. Pernah saudara dengar Haji Hadi mengulas isu ekonomi? Isu keuangan negara? Pernah? Pernah kita dengar Haji Hadi mengulas isu inflasi? Pernah? Tak pernah, saudara. Ya? Yang dia tahu cerita pasal binatang, dia tahulah. Ya, seolah-olah dia ni adalah pengarah zoo negara. Ya, apa binatang yang Haji Hadi tak sebut? Ya, itik patah kaki dia pernah sebut. Ya, pikul biawak hidup, kera menebuk kera menebuk buah. Ya, sesiapa yang nak menjatuhkan kerajaan ibarat kera. Sesiapa yang nak menjatuhkan kerajaan yang telah diiktiraf agung ibarat kera yang menebuk, ya, menebuk buah. Waktu tu dia jadi kerajaan. Waktu dia jadi kerajaan, sesiapa yang nak menjatuh kerajaan ibarat kera, nak merosakkan buah. Ya? Tapi bila dia tak jadi kerajaan, dia pula jadi kera sekarang ni, saudara. Ya? Kera marang. Lebay ni dia boleh jadi macam-macam. Ya? Dia boleh jadi macam-macam. Kadang-kadang dia boleh jadi manusia. Kadang-kadang dia boleh jadi kera. Bergantung pada posisi dia duduk. Kalau posisi dia berada di kerajaan, ya, dia akan kata orang lain kera. Ya? Bila hilang kuasa, dia jadi kera. Kera berserban. Ini masalah, saudara. Ya? Jadi macam mana orang bukan Islam nak hormat? Ya? Sebab penghormatan kita kepada seseorang ulama, ya, bukan kepada tebal atau nipisnya serban dia. Kehormatan kita kepada seorang ulama bukan kepada jubah, labuh ataupun singkat jubah dia, ataupun besar tasbih dia. Ya? Penghormatan kita kepada seorang ulama adalah kepada ilmu yang dia amalkan, bukan ilmu yang banyak. Ya, kita tak hormat dia kerana ilmu dia yang banyak. Walaupun sikit ilmu dia, tapi yang sikit itu dia amalkan, kita respect lah dia. Walaupun ilmu dia sikit, tapi dia amalkan ilmu dia, kita respect. Tapi kalau ilmu dia banyak, ya, tak boleh hormat lagi. Kena tengok dia amal ke tidak. Kalau nak kira ilmu banyak, saudara, iblis lagi banyak ilmu dia. Iblis ni, ya, dia lagi tahu. Sebelum kita kenal Tuhan, iblis lebih awal kenal Tuhan. Ya, sebelum kita sebut nama Allah, iblis lebih awal lagi sebut nama Allah. Sebelum kita nak tahu syurga neraka tu macam mana, syurga sebenarnya, iblis lebih tahu dah syurga. Dia pernah berada dalam syurga. Asalnya pun dia berada dalam syurga dulu. Kita belum pernah masuk lagi, tak tahulah masuk tak masuk. Kita doakan, kita harap boleh masuk syurga. Kita mengharapkan. Tapi iblis dah pernah duduk dalam syurga. Ya, dia pernah duduk dalam syurga, iblis ni. Ya. Sebelum kita nak kenal Tuhan, Allah, iblis lebih awal kenal. Dia tahu. Dia tahu Tuhan itu Allah. Dia tahu Tuhan itu wujud. Ya. Dia tahu Tuhan itu baqa. Ya. Dia tahu Tuhan itu bersifat iradah. Dia tahu. Ya. Sifat 20 ni, iblis lebih tahu daripada kita. Ya. Dia tahu Tuhan itu satu. Dia tahu Tuhan itu tidak beranak. Dia tahu Tuhan itu tidak diperanakkan. Ya. Dia tahu, semua dia tahu. Lebih awal dia tahu daripada kita. Ya? Tapi kenapa dia kafir? Kenapa dia sesat? Sebab dia ego, dia sombong.
Ilmu dia tinggi. Ilmu iblis lebih tinggi daripada ilmu Haji. Ya. Ya, tapi sebab apa? Dia dikatakan iblis ini adalah adalah makhluk yang kekal di dalam neraka. Sebab keegoan dia. Ya. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Ya. Mereka angkuh dan takbur dan kekal. Mereka menjadi orang kafir. Ini Al-Quran sebut, ya. Tentang iblis. Bukan kerana dia masuk neraka, bukan kerana dia tak mengaji agama. Dia masuk neraka bukan dia tidak ada ilmu. Ya, dia masuk neraka kerana ego dan sombong. Tidak mahu mengiktiraf Nabi Allah Adam. Tidak mahu sujud kepada Nabi Allah Adam. Ya, bahkan dia bercakap angkuh dan sombong depan Tuhan. Ya. Tapi kesombongan iblis ini dia masih ada adab. Ini beza dia dengan lebay. Ya, iblis ni sombong dengan Tuhan tapi dia ada adab lagi. Ya, sebab dia minta kebenaran dengan Allah untuk menghancurkan orang Islam. Dia minta kebenaran, saudara. Dia cakap dengan Tuhan, bagi dia hidup panjang supaya saya nak tunjukkan bahawa dia akan menyesatkan umat Islam. Dia minta kebenaran. Ya, maknanya dia ego. Nak tunjuk dengan Tuhan, engkau nak seru manusia, nak minta manusia supaya menyeru kamu sebagai Tuhan, saya akan tentukan bahawa tak ada manusia yang akan sembah kamu. Bagi kebenaran saya buat, lakukan. Maka Tuhan berikan kebenaran ke iblis, kamu buatlah kalau kamu mampu boleh buat. Ya? Ada juga adab dia minta izin dengan Tuhan. Ya? Pasal dia tahu Tuhan tu ada. Dia tahu itulah Tuhan yang sebenar. Dan sebab ego dia nak tunjuk depan Tuhan, bagi aku peluang, aku nak hasut semua iblis, semua manusia untuk sesat. Tuhan bagi dia kebenaran. Sebab tu iblis ada sepanjang zaman. Iblis ada sepanjang zaman. Memang sengaja Tuhan bagi. Sebab apa? Kalau tak ada iblis, tak adalah watak-watak macam Haji Hadi ni. Watak-watak orang yang jual agama ni. Dia iblis ni dia ada banyak kategori. Ya? Kalau nak menghasut orang jahil macam kita, orang yang tak banyak ilmu agama ni, dia ada askar-askar laskar dia je, ya, untuk menghasut kita. Tapi kalau nak menghasut orang alim, ya, tok imam, alim ulama dan sebagainya, dia ada satu iblis yang lain, yang darjat dia lebih tinggi, ya, untuk nak lawan apa-apa ni. Sebab dia tahu, jenis tok imam kampung ni, kalau kita nak suruh dia main judi, dia takkan main judi. Macam Haji Hadi tu, nak suruh dia main judi, dia takkan main judi. Nak suruh dia minum arak, dia takkan main arak. Dia takkan minum arak. Tapi macam mana nak hancurkan dia? Datangkan sifat ego dan sombong. Dalam ujub. Ego, sombong, cukup. Bagi orang alim, ada dalam diri mereka ego, sombong, riak. Rasa dialah paling hebat, dialah paling bijak dalam agama. Itu sudah satu kejayaan bagi iblis. Mereka berjaya. Bahkan itulah kejayaan paling besar apabila mereka berjaya mempengaruhi orang-orang alim. Maka akan wujud. Sebab tu Al-Quran sebut ulama as-su', ulama yang jahat. Ya? Sebab tu Quran sebut pasal Allah pun tahu, ya, dalam manusia ini akan ada orang yang banyak agama tetapi jahat. Ya? Macam kita ni dihantar askar-askar biasa je untuk pengaruh kita. Ya? Daripada elok tak minum arak, tiba-tiba terpengaruh minum arak. Ya? Daripada elok tak main judi, tiba-tiba terpengaruh main judi. Ya? Tapi bagi orang alim, dia ada satu iblis yang berkualiti sikit. Ya? Itu yang ada ustaz-ustaz, ulama-ulama yang kita jangkakan okey. Ya? Rupa-rupanya dia menyesatkan orang lain dengan fahaman-fahaman dia. Ya? Keluar amanat-amanat yang mengarut. Ya? Mengkafirkan orang. Silap sikit kafir, tak sama dengan dia kafir. Dia jual ayat Quran dengan tafsiran dia untuk kepentingan. Apatah lagi ulama-ulama yang berpolitik. Ya? Dia menggunakan tafsiran agama untuk kepentingan politik dia. Jadi sebab itu kita katakan, ya, kita nak pandang soalan agama ini, kita hormati dia bukan kerana tingginya ilmu dia, tapi kita hormati dia dengan kerana akhlak, adab dia dan pengamalan dia terhadap agama itu sendiri. Bukan kerana tingginya, banyaknya dia belajar, banyak buku-buku yang dikarang. Ya?
kalau nak kira banyak buku dikarang, ya, apa tu, apa ni, penulis-penulis buku bersepah dalam dunia ni, ya. Kat Malaysia ni banyak penulis-penulis buku yang mengarang buku. Dia bukan kepada banyaknya karangan buku dia. Ya, kita kena lihat perkataan dia, akhlak dia dan amalan dia. Apakah sejajar dengan apa yang dia tulis dalam buku tulisan agama dia. Ya? Kalau dia ajar tentang bagaimana kita nak berakhlak, beradab, ya, dalam apa ni, dalam hukum memfitnah orang, dalam buku tulis bagaimana jangan fitnah orang, ya, apakah dia melakukan amalan seperti mana yang dia tulis? Itu yang kita nilai, ya. Tapi kalau dia hanya bercakap dalam masjid, dalam kuliah, ya, tentang betapa buruknya amalan fitnah dalam Islam ini, umpama kita memakan daging saudara kita sendiri, tapi kita lakukan. Macam mana kita hormat ustaz-ustaz macam ni? Dia mengajar betul, tetapi dia mengamalkan benda yang salah. Ya. Dia mengajar depan kita, jangan sesekali berlaku khianat. Jangan sesekali kita memungkiri janji, walaupun kita berjanji dengan orang yang bukan Islam. Bila kita berjanji, walaupun dengan bukan Islam, hendaklah kita taat kepada janji kita. Apatah lagi kita berjanji sesama kita Islam. Ya. Bila kita dikhianati, kita kata khianat itu haram. Ya. Pengkhianatan itu satu benda yang diharamkan oleh Islam. Bila kita dikhianati. Tapi apabila kita bersama dengan puak-puak yang mengkhianati, puak-puak yang khianat, tak ada pula hukum haram. Ya. Selalu saya ulang ini, ya. Sebab saya nak menggambarkan bahawa ada golongan itu dalam politik negara kita yang menggunakan agama, ditunggangnya hukum itu untuk kepentingan diri dia. Ya. Sebenarnya agama ini sebenarnya bukannya untuk ditunggang. Ya. Politik itu sepatutnya ditunggang, bukan agama. Politik itu perlu ditunggang untuk melaksanakan apa yang agama suruh. Bermakna kita berpolitik untuk kepentingan agama. Ya. Kita nak dapat kuasa untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang agama suruh. Ya. Bukannya kita gunakan agama itu untuk dapatkan kuasa. Di situ yang banyak yang tak faham. Ya. Jangan tunggang agama untuk politik. Politik itu perlu ditunggang. Gunakan politik. Gunakan kuasa yang kita ada untuk nak melaksanakan apa yang Islam suruh. Tak dapat buat semua. Jangan tinggal semua. Ini yang Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu cuba lakukan. Dia dapatkan politik, ya, kekuasaan, jawatan, kedudukan, ya, sebagai Perdana Menteri. Untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang Islam suruh. Apa yang Islam suruh? Lawan rasuah. Ya, rasuah ini satu tuntutan agama yang besar. Lawan rasuah. Jadi Anwar cuba lakukan. Dengan kuasa yang dia ada melalui politik. Ya, dia jadi Perdana Menteri melalui politik. Bukan melalui temuduga dalam JPA, borang JPA, Perkhidmatan Awam, tak ada. Ya, melalui politik dia dapat jadi Perdana Menteri itu. Ya, dan digunakan politik itu untuk melaksanakan apa Islam suruh. Apakah 100% dia dapat laksanakan? Tak ada manusia akan dapat laksanakan 100%. Ya, tak ada manusia dapat laksanakan 100%. Tetapi jangan tinggalkan 100%. Sebab tu Anwar buat. Apa dia agama suruh? Lawan rasuah. Ini Anwar cuba lakukan. Lawan rasuah. Apa lagi Anwar agama suruh? Jangan bertindak zalim pada orang. Ini yang cuba Anwar lakukan. Tak mau zalim pada orang. Ya. Kalau nak tangkap orang rasuah, nak tangkap orang mahkamah, tentukan siasatan dibuat dengan betul. Tentukan ada bukti data dengan betul. Dan tentukan dia dihakimi dengan betul. Jangan campur tangan dalam sistem kehakiman. Jangan pergi arahkan orang lain tangkap. Jadi Perdana Menteri je, okey, tangkap Muhyiddin. Jadi Perdana Menteri je, tangkap Haji Hadi. Tak ada. Ya? Tak ada. Jangan gunakan kuasa. Biarkan pihak yang berkenaan jalankan siasatan. Ada kes, dakwa. Ya? Jangan ganggu kes. Jangan ganggu hakim. Jangan upah saksi. Ya? Biarkan pendakwaan berjalan dengan baik. Kalau dia tak bersalah, dia dapat membela diri dia. Ya? Ini Anwar cuba lakukan. Sebab apa dia lakukan? Sebab itu agama suruh. Agama suruh bertindak adil. Jangan berlaku zalim. Ya? Jangan laku zalim. Apa dia maksudnya? Jangan kamu bila orang bersuara berhimpun je, kamu tangkap sumbat dalam penjara. ISA. Gunakan akta ISA tanpa bicara. Tak boleh. Ya.
Tapi hak bersuara tu bukanlah hak bersuara ni bebas untuk memfitnah. Dia ada beza. Jangan bila kamu buat fitnah, kamu ditangkap oleh polis, maka kamu katakan, "Oh, kami dihalang daripada bersuara." Ya, bawah kerajaan Malaysia Madani ni nak bersuara pun tak boleh. Itu salah. Ya, bersuaralah sekuat mana pun, menjeritlah sekuat mana pun, berhimpunlah seramai mana pun. Tetapi yang tak boleh apa dia? Tak boleh fitnah. Fitnah ni tak perlu berhimpun, saudara. Ya, fitnah ni kalau kamu cakap seorang diri pun, ya, macam saya sekarang ni, ya, bukan berhimpun pun, saya seorang je dalam bilik ni. Tapi kalau saya cakap satu benda yang fitnah, contohnya saya kata, Haji Hadi, kamu sebenarnya telah pun menubuhkan satu kumpulan untuk menjatuhkan kerajaan, ya, dengan secara peperangan. Kalau saya buat tuduhan macam tu, tak perlu saya berhimpun. Saya seorang pun, polis boleh tangkap saya. Boleh dakwa saya kerana saya memfitnah. Ha? Jadi fitnah ni tak perlu berhimpun pun. Seorang yang kamu cakap, kalau memfitnah, salah lah. Apatah lagi kalau kamu berhimpun. Buat panggil ramai-ramai, buat ucapan. Ya? Kalau Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri, percayalah. Kalau dia jadi Perdana Menteri, maka lelaki sama lelaki boleh kahwin. Kalau dia jadi Perdana Menteri, wanita sama wanita boleh berkahwin. Kalau dia jadi Perdana Menteri, anak kita di sekolah nanti akan pakai seluar pendek pada semula. Anak kita yang perempuan akan pakai skirt, tidak lagi bertudung. Cakap depan ucapan orang ramai. Ya? Apakah itu kebebasan bersuara? Bukan, itu fitnah. Ya? Bila didakwa, ditangkap, ditahan ataupun diambil tindakan, janganlah kata kerajaan ini kerajaan yang menafikan hak untuk bersuara. Ya? Kita dalam rumah kita sendiri pun, ya, anak-anak pun kalau kita kata hak bersuara, apakah anak-anak boleh memfitnah bapa dia? Ya? Apakah anak-anak dia boleh mencarut maki hamun? Tak boleh. Ya? Anak kita pun tak bagi. Ya? Bukan kita menyekat suara dia, tetapi ada had lah. Takkan kita nak bagi kebenaran bersuara pada anak kita supaya dia mencarut, bercakap sikit mencarut, maki mak dia, maki ayah dia, apatah lagi fitnah mak dia, fitnah ayah dia. Tak boleh. Ya? Dengan anak kita pun macam itulah jadi pemimpin. Ya? Bersuara tidak ada masalah, tapi ada batas. Jangan buat fitnah. Ya? Jangan cakap maki-maki hamun, mencarut dan lucah-lucah bagai-bagai semua. Tak boleh lah, saudara. Ya? Tak tahulah kalau bawah pemerintahan lebay boleh. Ya? Tapi lebay ni biasanya kalau dia buat, tak salah. Ya? Dia nak bertenah, tak masalah. Tapi kalau orang lain kata kat dia, tak boleh. Ini beza dia. Ya? Sebab apa? Sebab dia berlindung atas nama agama. Sebab apa? Dia ada kelebihan. Dia boleh menghafal Al-Quran dan membaca petikan hadis. Ya? Supaya boleh menampakkan bahawa apa yang cakap itu bertepatan dengan Islam. Ya? Jadi cukup sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam masa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.